Sesi seterusnya akan diteruskan dengan perkongsian terakhir yang akan disampaikan oleh Dr. Muhammad Samsino bin Abdul Aziz daripada UM. Dipersilakan Dr. Samsino. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera semua. Topik bab 10 ini bertajuk institusi sosial dalam pembudayaan integriti dan anti rasuah. So dalam bab ini ada beberapa perkara lah yang akan kita tumpukan. Antaranya adalah tentang apakah peranan institusi sosial serta apakah kepentingan institusi sosial dalam nak membudayakan integriti dan anti rasuah ni. Jadi kalau ikut kepada sukatan kursus ini, maka ada 3 institusi sosial yang kita utamakan dalam perbincangan. Jadi peranan institusi sosial ini yang mana antaranya adalah kita akan bincangkan tentang apakah peranan institusi keluarga. Kemudian berkaitan dengan peranan institusi agama dan kepercayaan, dan satu lagi adalah institusi pendidikan. Jadi dalam konten yang puan semua bincangkan dalam kelas, saya kira 3 ni kita tak boleh tinggal. Tetapi kalau nak tambah, sebab institusi sosial ni satu skop yang besar kan, jadi mungkin ada yang nak tambah. Kalau macam saya, bila saya mengajar kursus ni, saya menambah 2 lagi institusi sosial dalam perbincangan, iaitu tentang institusi media serta institusi politik. Dalam sesi ini, saya nak menekankan tentang bagaimana yang cara antara saranan boleh kita buat untuk kita mengajar bab yang ke-10 ni. Kalau tuan-puan semua tengok, doktor-doktor tengok, antara bab yang saya, kalau dia tengok susunan kursus ni lah, bab 10 ni kita boleh kata bab yang bersifat umum. Maka bila kita kata dia bersifat umum, maknanya di antara yang boleh, kalau saya boleh tekankan, adalah bab 1 hingga bab yang ke-9 ini, dia adalah konten yang perlu kita serapkan kepada pelajar dalam bab 10, iaitu bagaimana peranan institusi keluarga, agama dan kepercayaan, pendidikan nak mengindoktrinasikan perkara tentang faktor-faktor berlakunya rasuah, mungkin sedikit undang-undang ataupun pendedahan berkaitan dengan integriti dan anti rasuah dan sebagainya. Dan kebiasaannya kalau dalam kelas saya akan tekankan dalam bab 10 ini bahawa rasuah ni jangan sembang banyak, semua orang boleh terjebak. Kita akan lihat bahawa kalau kita tengok dalam FVSPRM sebagai contoh, pelbagai jenis demografi masyarakat terlibat dengan masalah rasuah. Tak kira lah orang tu profesional atau tidak profesional, tak kira agama, tidak mengira bangsa, tidak mengira bandar dan luar bandar serta sebagainya. Jadi dalam bab ini adalah antara yang kita nak tekankan adalah bagaimana untuk kita nak membina perlindungan. Bagaimana institusi sosial ini nak membina perlindungan daripada perlakuan rasuah ni. Dan bagaimana institusi sosial, institusi keluarga, institusi pendidikan, institusi keagamaan nak mengindoktrinasikan, macam nak menginstall tentang elemen-elemen integriti dan anti rasuah. Sebabnya kalau kita tengoklah umumnya pada hari ini kita kata bila cakap tentang rasuah, orang ingat jelas tentang duit lah terutamanya. Dan kebiasaannya dalam mengajar bab 10 ini juga, saya menekankan bahawa zaman telah pun berubah. Jadi cabaran terhadap integriti dan anti rasuah semakin lama semakin bertambah. Kalau kita ambil lah, katalah tahun 80-an, 90-an, biasanya contoh pelajar-pelajar sekolah, pelajar-pelajar universiti, dia punya ruang lingkup, dia punya status dan sebagainya mungkin hampir sama. Tetapi hari ini, dengan adanya social media, orang yang kita tak kenal pun kita baca. Jadi dia boleh menimbulkan rasa macam, aku ni kurang macam-macam sebenarnya. Dia akan rasa macam tu. Maka itu kita lihat lagi dengan semua orang muda ke orang tua ke semua ada handphone. Dulu kita tengok TV semua sekampung boleh tengok, bayar 2%, 5% boleh tengok TV. Untuk rumah yang tak ada TV lah. Elemen tentang rasuah ni kita lihat dalam bab-bab yang sebelum ni. Saya pun akan sebut sikit lah tentang beberapa bab-bab yang telah dibincangkan tadi. Ke-9 bab ni antaranya nama bagi rasuah ni adalah tumbuk rusuk.
maknanya mencari jalan. Dan benda ni adalah satu perlakuan yang bahaya sebenarnya. Bukan tumbuk rusuk tu yang bahaya. Perlakuan rasuah ini, kerana rasuah ini adalah jenayah. Selalu jugalah kita tekankan kepada pelajar perkara itu, dan inginlah juga saya menegaskan bahawa sesi perkongsian ni adalah adalah satu, mungkin kalau orang kata dia ni macam pergi ceramah pula, tak, ini nasihat untuk diri sendiri dan kita semua dan pelajar-pelajar kita terutamanya. Jadi selain daripada tumbuk rusuk, rasuah juga dikenali sebagai bawah meja, kautim dan sebagainya. Maka adalah sangat penting untuk kita menekankan juga bahawa bab 10 ni, kenapa student kena belajar? Apa kepentingannya? Kepentingannya adalah sekali lagi kerana cabaran terhadap integriti dan anti rasuah yang semakin lama semakin bertambah. Contoh, kalau pelajar di peringkat universiti lah contohnya, dia akan lihat kawan-kawan mungkin update dalam social media begitu dan begini, kemudian nampak pula peluang, tiba-tiba pula ada scammer pula hantar nak buat duit tak, ataupun ada pula yang mengajak kau tak perlu buat apa, kau hanya perlu hanya perlu buka bank account je, nanti kami nak tumpang duit je. Kan banyak apa nak tumpang duit dan nanti awak akan dapat duit sebulan RM500. Jadi cabaran-cabaran ini adalah cabaran-cabaran semasa, yang mana zaman katalah 20 tahun lepas, mungkin zaman kemenakan pada kita belajar dulu tak ada. Jadi kita nak kena letak juga kita ni duduk dalam kalangan pelajar-pelajar kita pada hari ini, yang mana mereka ni hidup pada zaman yang serba-serbi mencabar. Dan bercakap tentang institusi sosial ni juga, institusi sosial ni kita nak kena highlightkan juga, selain daripada kesalahan ABCD yang saya rasa telah dibincangkan dalam perbincangan sebelum ni, iaitu kesalahan tentang ambil rasuah, kesalahan tentang memberi rasuah, beri rasuah, kesalahan tentang klaim palsu, dan kesalahan di duduk kedudukan, mempergunakan kedudukan. Satu juga yang institusi sosial ni kena tekan ni secara umum, tuan-tuan, belum masuk poin keluarga dan satu-satu lagi lah, yang mana adalah tentang kegagalan membuat laporan jika berlaku usaha penyogokan. Saya selalu juga saya share kepada pelajar-pelajar, saya kata yang ni, kata kesian dengan diorang ni. Dia tak buat rasuah, dia tak bagi rasuah, dia tak minta rasuah, tetapi kerana dia tidak melaporkan. Kerana melaporkan ini juga adalah satu bentuk tanggungjawab yang penting. Dia kalau dan semalam saya dengar kan, tadi Tuan Choi ada maklumkan dia, yang jadi salah tu bila dia terlibat secara langsung. Semalam saya dengar petang tu, yang mana kalau orang tu dia lihat, dia tahu, dan dia ataupun dia dengar, dia baca di mana-mana dan dia tak lapor, itu adalah tanggungjawab sosial dia. Tetapi kalau dia terlibat secara langsung, maka dia perlu. Kalau kita lihat, apakah peranan institusi keluarga? Institusi keluarga, kalau kita boleh juga mungkin mulakan kelas kita dulu dengan memberikan pendedahan bahawa bukan tiada kes institusi keluarga ni penuh dengan elemen rasuah. Sebagai contoh, tuan-tuan mungkin boleh cek nanti, ada sepasang suami isteri. Saya ingat tu di di Escape MM rasanya pernah berlaku. Sepasang suami isteri yang mana telah didenda 1.5 juta ringgit kerana isu rasuah lah. Kemudian kita tengok juga rasuah yang berlaku antara tadi suami isteri. Suami dia suruh dia punya isteri dia buat begitu dan begini, yang jadi tukang ambil duit, tukang kautim dan sebagainya. Ada antara adik-beradik juga, pakatan yang berlaku di antara ayah dan anak sebagai contoh. Maka peranan institusi keluarga ni sangat penting, iaitu yang pertama adalah didikan mengenai kepentingan integriti. Maknanya family tu dia nak kena installkan kepada anak-anak, nak kena mengindoktrinasikan. Mungkin isteri pun sambil-sambil tu kena mengingatkan. Kita boleh bagi contoh macam mana bila awak dah kahwin nanti, kalau awak tengok, awak tahu gaji suami awak sekian banyak, gaji isteri awak sekian banyak, tapi dengan tiba-tiba je dia punya gaya hidup dia berubah kau-kau. Mungkinlah dia kata dia buat forex ke apa ke, tak kira lah. Tapi kalau kita nampak pelik, mana adalah penting untuk institusi kekeluargaan ini
membuat saling mengingatkan. Institusi kekeluargaan ini juga merupakan ejen sosialisasi. Macam mana jadi ejen sosialisasi ni tuan-tuan? Maknanya kita nak supaya ceritalah agenda tentang integriti dan anti rasuah ini, dia institusi family ni dia sampai menyampaikan. Dia daripada anak, daripada ayah kepada anak, anak dia nanti pula ajar dia punya cucu dan turun temurun lah. Maka institusi keluarga memainkan peranan yang penting. Institusi family ini merupakan makmal integriti. Institusi family ni maksudnya jadi makmal ni jadi tempat test. Maknanya kalau kita dekat makmal kan kita gunakan alatan-alatan tu nak test benda ni berjaya. Tak mungkin yang ni juga keluarga ni perlu disarankan nak membuat contoh adanya kalau orang Melayu ni kadang-kadang kita panggil usrah. Orang Islam tu buat usrah, dia buat bulat, tak bulat dia tak bersembang anak-anak, mungkin masa makan tanya dekat sekolah. Sebab kita kena ingat tuan-tuan, elemen integriti dan anti rasuah ni telah mengalami, tadi saya kata, bahawa perubahan yang besar. Cabarannya semakin bertambah. Sebagai contoh, kalau dulu anak-anak ni, kalau zaman kita dulu, kalau orang yang jenis suruh kawan-kawan buat homework ke apa ke, mungkin tugasan dia lebih kepada apa, mungkin dia akan bagi tu belanja makan. Tapi hari ni mungkin benda tak nampak, bagi Robux lah, bagi diamond lah ni, budak sekolah-sekolah rendah ni kadang main game dan sebagainya. Maka keluarga ni perlu jadi makmal integriti, tempat nak test. Maknanya lepas mak ayah dia memperingatkan gini, adakah anak dia akan menunjukkan ciri-ciri seorang yang berintegriti. Umumnya juga peranan institusi kekeluargaan ni adalah menjadi CCTV. Kita tak install CCTV dalam rumah, tetapi anak-anak sebagai contoh, ibu bapa menjadi contoh yang didikan kepentingan integriti. Tetapi dalam masa yang sama, ibu bapa tu juga, apa yang dibuat oleh ibu bapa selain berapa yang dia cakap akan dirakam oleh siapa tu? Oleh mata anak-anak yang melihat. Ayahku kata suruh buat begitu dan begini, suruh buat baik, suruh kena jaga integriti dan begitu. Tetapi bila dia dengar ayahnya sembang, contoh, okey tak apa, nanti kita tim lah, ni benda kecil je, nanti hang masuk 30,000, nanti kita pump, kita push. Nampak kata macam pelik. Mungkin orang tu bersama bisnes, tapi kalau begitu dia memberikan kesan, impak kepada institusi kekeluargaan. Maka institusi keluarga perlulah diperkasakan dengan 3 peranan ini, iaitu memberikan didikan tentang kepentingan integriti, menjadi ejen sosialisasi, saling ingat mengingati. Sesama sepupu pun, contoh saya pernah pergi satu kursus ni yang katakan bahawa bila dikatakan sebagai ahli keluarga ni adalah punya hubungannya sampai ke sepupu dan ambil kira. Maknanya kalau balik raya tiba-tiba ada kata, alah kita tim ampun sepupu aku, takkan nak berkira sangat. Tetapi maknanya dia perlu diperingatkan, okey kita buat dengan cara betul, cara kita begitu dan begini. Mungkin ini antara perkara yang boleh kita share kot di dalam kelas kita nanti. Dan sebenarnya terutama ni kita mengajar KIA ni ingatan untuk diri kita sendiri, sebab perkara ni boleh berlaku, masalah rasuah ni berlakuannya boleh berlaku pada sesiapa kalau kita tak kuat kita men-share kan. Okey, jadi keluarga ni untuk dalam kelas kita boleh membudayakan integriti dan anti rasuah melalui strategi sayang. Maksudnya adalah keluarga ni dia nak kena, macam saya kata, dia nak kena mempersiapkan ahli keluarga dia dengan pakaian integriti. Bukanlah pakaian saya letak gambar AI ni. Maksudnya lebih kepada satu bentuk perlindungan dengan cabaran yang ada. Dia nak senang, nanti satu hari nanti dia kena ingat anak dia akan kerja. Pada waktu itu dia pun tak tahu lagi, ayah tu tak tahu, tak pasti dia mampu tak lagi memberikan nasihat. Kalau dia ada lagi silapkan nama dia pun dia dah lupa. Keluarga kena ingat dia bergerak awal. Dia kena install dan instill dan mengindoktrinasikan cerita tentang integriti dan anti rasuah ini semenjak kecil. Itulah yang pepatah Melayu kata melentur buluh daripada rebung kan. Kita tak mau jadi orang yang membujur lalu, melintang patah ni. Pantang ada, ambil. Maka keluarga memainkan peranan dengan memberikan sedia, iaitu persediaan. Persediaan untuk anak-anak.
persediaan untuk suami pun mengingatkan isteri mengingat untuk persediaan menghadapi dunia yang sebenar. Kita sebagai contoh lah, katalah anak-anak kita pun kalau boleh kita nak memperingatkan dia, tapi dalam masa yang sama kita pun mungkin perlukan peringatan. Jadi keluarga, setiap ahli keluarga perlu ada membuat persediaan sedia. Kemudian adab. Konten bab 10 ini dia bukan sekadar tentang anti rasuah. Banyaklah kita dah belajar anti rasuah lah ni, tetapi juga tentang integriti, adab, yang saya kira ni adalah macam, saya yakin tuan-tuan juga mungkin selain mengajar KIA, tuan-puan semua juga mungkin mengajar kursus penghayatan etika dan peradaban kan. Antara tugas family adalah pengadab. Saya letakkan akronim ni supaya senang student nak tangkap lah. Kalau lah kita buat soalan tu objektif ke esei ke, at least kurang-kurang dia boleh. Mungkin ini sekadar cadangan, tuan-tuan boleh letaklah akronim apa pun. Kemudian yakin, keluarga kena memberikan keyakinan pada anak-anak bahawa kita mampu nak menghadapi cabaran ni. Kita mampu untuk nak mengatakan tidak time orang nak bagi kita rasuah. Kita mampu untuk nak menahan diri daripada nak cara hidup yang serba mewah dan sebagainya. Dan semua ini perlukan elemen amanah serta keluarga memainkan peranan untuk menerapkan nilai. Yalah, kita bukanlah nak memberikan anak-anak kena hafal ya. Section 16 kesalahan begitu. Section 17 yang kecil, 17A kecil lain, 17A besar lain. Bukan kita nak install benda tu, tetapi kita nak kena nilai. Tentang nilai amanah, tentang nilai integriti, nilai-nilai yang baik lah. Dan semua ini memerlukan gilap. Dia perlu dipolish selalu. Jadi keluarga perlu memainkan strategi sayang dengan selalu menggilap, memberikan nasihat dan sebagainya. Kemudian kita lihat kepada peranan institusi agama dan kepercayaan. Institusi agama, macam saya kata tadi, di peringkat awal lagi bahawa rasuah ini sesiapa sahaja boleh terjebak. Maka mungkin kita boleh share kepada pelajar-pelajar kita tentang apakah antara contoh institusi-institusi agama dan kepercayaan yang terkait dengan salah laku rasuah. Contoh, mungkin ada jabatan isu di jabatan zakat, lembaga zakat contohnya, isu di sana dan di sini. Bukan bertujuan untuk nak menunjukkan yang buruk, tetapi nak memperingatkan bahawa institusi agama dan kepercayaan ni pun dia ada tugas. Dan rasuah ini adalah satu benda yang dia macam jarum, dia nipis sangat, kecil, halus je, semua orang boleh terkena. Maka institusi agama dan kepercayaan, antara fungsi utamanya selaku institusi yang dipercayai adalah untuk membuat penyebaran mesej integriti. Tuan-tuan boleh bagi contoh, mungkin boleh search nanti, mungkin ada kuliah, ada khutbah Jumaat integriti. Saya ingat dalam bulan 11 hari tu, Negeri Selangor ada banyak, ada semua masjid lah, sebab soalan dia punya khutbah Jumaat. Ada satu minggu tu tentang integriti. Mungkin sebab nak menjelang bulan 12, bulan integriti pada waktu tu. Jadi penyebaran mesej integriti ini perlu dilaksanakan oleh semua institusi-institusi agama dan kepercayaan. Peranan itu perlu diambil oleh institusi masjid, institusi tokong, institusi kuil, gereja dan sebagainya. Supaya penganut agama masing-masing ni, mereka ni kena dah ada perlindungan, ada peringatan tentang kepentingan menjaga integriti dan bersikap anti rasuah. Dan satu lagi adalah penguatkuasaan undang-undang. Jabatan agama dia bukan agensi untuk nak jaga tentang anti rasuah dan sebagainya, tetapi dari segi integriti mereka boleh membuat penguatkuasaan undang-undang. Contoh yang orang yang puasa dengan tak puasa lah. Contoh pada bulan Ramadan. Jadi satu tugas, dan peringatan tentang salah laku, tentang dosa dan pahala ni perlu diterapkan oleh institusi agama. So nanti dia akan sampai kepada institusi keluarga dan dia akan tukar terus seperti itu dan beginilah. Kemudian menjadi pusat rujukan isu-isu integriti. Apa antara contoh yang tuan-tuan boleh ambil? Mungkin meletak satu keratan akhbar, kan? Kemudian masuk dalam slide kelas ke, macam mana isu tentang pengabaian nafkah dalam kalangan, mungkin dah ada institusi family dia dah runtuh, berlaku cerai berai, berlaku hak
penjagaan anak dan melaku masalah pengabaian nafkah. Institusi agama dan kepercayaan perlu menjadi pusat rujukan isu integriti. Dia perlu main peranan untuk bila ada orang datang, dia perlu advice lah apa yang perlu dilaksanakan. Dan satu lagi saya kira yang paling utama adalah institusi agama dan kepercayaan perlu memain peranan sebagai organisasi teladan. Perlu menjadi contoh yang terbaik. Dia bukan apa, dia kalau adalah terpalitlah institusi agama ni, dia akan jadi poin yang besar. Walaupun orang tu sebenarnya dia pun lalu kata, oh teruk betul lah JK masjid tu lah macam tu macam ni. Tetapi dia pun tak pergi pun. Tapi dia menjadikan poin. Jadi sangat penting institusi agama jadi organisasi teladan. Contoh, membuat SOP yang jelas tentang contohlah sebagai contoh, saya ada sembang dengan seorang AJK yang dia kata antara perkara yang mungkin penting tentang kontrak makan dekat surau masjid contohnya. Mungkin perlu ada SOP macam mana pemberian kontrak tu. Terutama masjid-masjid yang besar lah kan. Dia kena ada quotation, lawat. Maknanya SOP itu disediakan oleh institusi agama. Ada masjid banyak dia dah buat apa benda-benda tu. Dia dah ada kena bawa mesyuarat, dia tak boleh, tak apalah, awak je lah masak, gitu dan begini. Ataupun lagi contoh projek-projek yang ubah suaian masjid. Banyakkan masjid sebagai contohnya telah ada dah SOP tu. Jadi tugas institusi agama untuk menjadi organisasi contoh. Jadi orang tengok, oh institusi agama apa, jaga integriti ni. Dah dia sebarkan mesej integriti, dah dia menguatkuasakan undang-undang berkait dengan integriti, dah dia jadi pusat rujukan integriti, rupanya mereka memang bagus. Buat dia jadi organisasi teladan. Sama ada mungkin selain di kuil, di gereja, jadi organisasi contoh. Kemudian dari segi agama dan kepercayaan ni, saya nak menyarankan satu strategi, iaitu strategi percaya. Iaitu pertamanya adalah, saya nak kata apa yang perlu dibuat oleh institusi agama dan kepercayaan ini. Antaranya adalah pengisian kerohanian. Nak bagi orang ni ingat tentang dosa pahala, nak ingat benda halal dan haram, mana yang boleh, mana yang tak boleh, mana yang lebih baik dan sebagainya. Yang diterapkan mungkin dalam dalam khutbah, dalam ceramah, dalam program-program waktu duha dan lain-lain lah. Dan selain itu juga menjadi membentuk etika yang budiman. Ya, etika yang boleh menjadi contoh kepada seantero masyarakat, dan dibuat tu pula dengan penuh rasa tanggungjawab, dan kena buat tu dengan cermat. Cermat ni saya kata hati-hatilah. Nak kalau orang utara dah cermat sikit lah. Tapi cermat di sini merujuk kepada kena berhati-hati. Maksudnya sebabnya kalaulah tercalar institusi ini, dia memberikan kesan besar, maka ia perlu diperkasakan lah. Dan selain pada amal yang ikhlas, dengan yakin dan amanah. Maka institusi agama juga, mungkin kalau tuan-puan dalam kelas untuk nak highlightkan tentang agama, tentang kepercayaan ini, saya nak sarankan untuk mungkin kita boleh sharekan satu analogi pada pelajar-pelajar tentang analogi jom cek mata. Umumnya orang yang sakit mata, bukan sakit mata yang rabun macam saya, dan saya rasa ni, kalau pesyarah ni daripada 10 orang silap-silap 5 orang rabun. Kita jom cek mata yang itu, kita biasa kita ada yang rabun jauh dan rabun dekat. Kita nak bagi contoh analogi ya tuan-tuan. Kita analogikan kepada, kita nak gunakan analogi ni kepada isu integriti dan anti rasuah ni. Rabun jauh ni adalah orang yang hanya nampak perkara yang dekat. Dia tak nampak benda jauh, kan? Orang tu yang dia rabun jauh, dia tak nampak jauh. Nak jauh nak kasi mata. Jadi orang yang rabun jauh, kalau kita letak seseorang yang mata integriti ni rabun jauh, maka dia nampak benda depan mata, dia ambil. Ni yang kata melintang patah ni. Pantang ada depan, sapu. Ada orang nak bagi, ambil. Orang tak bagi, minta. Bila ada kedudukan, sapu. Jadi, ni kita boleh jadikan satu contoh lah. Dan orang yang rabun jauh ni juga, dia tidak bila dia tak nampak yang jauh, dia hanya nampak dekat. Yang dekat dia sapu. Dalam masa sama, yang jauh dia tak nampak tu bermaksud dia tidak memikirkan impak masa depan.
kita boleh tekankan kepada pelajar bahawa kalau kita rabun jauh, kalau kita mata kita dari segi mata integriti kita ni rabun jauh, maka kita tak fikir, lupa, tak cakna bahawa perlakuan rasuah ni kalau dia punya hukuman dia pun perlu kita highlightkan. Mencecah ada 10 kali ganda, boleh kena boleh kena dipenjarakan sekian-sekian, dan bukan sekadar guna akta SPRM, ada pelbagai lagi akta-akta yang berkait dengan integriti dan anti rasuah dalam negara kita. Maka kita nak kata jangan jadi orang yang rabun jauh dari segi mata integritinya. Mungkin analogi ni nampak tak berjelas, ni tuan-tuan kena cari jalan lah. Kalau dengan pelajar ni lain sikit nak terang pada dengan tuan-tuan ni. Okey, kemudian rabun dekat. Rabun dekat, orang yang mata integritinya rabun dekat, maknanya dia ni adalah orang yang dia nampak bagusnya dia rabun dekat, maknanya dekat tak nampak tapi jauh dia nampak okey bagus. Nampak dia bagus sebab dia memikirkan impak. Dia tak buat benda-benda yang salah dari segi integriti dan anti rasuah sebab dia memikirkan impak. Dia rabun dekat tak nampak tapi jauh dia nampak bahaya, aku tak nak ambil rasuah ni. Orang dulu aku tolak, dia seorang yang tidak akan mengatakan ya pada kali yang pertama. Dia menolak minda perasuah yang kata sekali terlepas selamanya terlepas, sebab dia tahu kali terlepas tak semestinya selamanya terlepas. Mungkin terlepas kali pertama, lama-lama kena. Tak kena sini, kena sana. Jadi orang yang rabun dekat, dia nampak yang jauh, dia fikirkan impak, nampak bagus. Tetapi ruginya orang yang rabun dekat ini adalah kerana dia tidak mengambil peluang. Dia dah nampak yang dekat, tapi dia tak buat. Dia tidak mengambil peluang berbuat budi dengan turut serta menyebarkan mesej integriti dan anti rasuah. Yang ni yang kita nak pelajar-pelajar kita buat. Iaitu kita nak dia, student kita ni dengan TikTok banyak-banyak, macam-macam post boleh buat. Kita galakkan. Kita kata, jom kita hari ni dalam masa sekarang, dalam masa 10 minit awak semua keluar, tangkap ambil video 1 minit buat posting, saya cabar contoh. Kita highlightkan sebab kita tak nak jadi orang yang rabun jauh pun tak nak, rabun dekat pun kita tak nak. Walaupun orang yang rabun dekat ini bagus sebab dia nampak jauh, memikirkan impak, takut dipenjara, takut didenda, takut family malu dan sebagainya. Tetapi dia rabun dekat ni, dia tak nampak yang dekat ni peluang dia untuk dia menyumbang kepada masyarakat. Maka di sinilah antaranya institusi agama perlu memainkan peranan untuk menyedarkan macam ni. Doktor, kalau rabun malam dengan warna, ini bagus punya analogi, nanti saya nak kena fikir tengoklah. Kemudian peranan institusi pendidikan. Kita boleh mulakan juga. Saya suka memulakan setiap peranan ini dengan menunjukkan bahawa institusi ni pun boleh menjadi rosak. Ataupun sesiapa yang ada dalam institusi itu, sebelum kita ceritakan peranan dia juga boleh terkait dengan aktiviti rasuah ni. Kita mungkin boleh ambil keratan akhbar, macam mana ada guru besar kena dakwa, disabitkan hukuman. Kes dia adalah kerana ambil duit sebabkan tender kantin, nak dapat sokongan tender kantin dapat duit, ataupun macam-macam lah. Pensyarah bukan tak ada saya ingat 2-3 kes lah, kalau kita google kita nampak yang mana orang ni dia dapat duit bila student bagi markah. Bila dia nak bagi markah, student minta soalan dan sebagainya. Saya boleh share lah. Saya pun telah membuat satu kesilapan yang mana saya sebut tanya kepada pegawai SPRM, saya tanya kepada Tuan Lokman rasanya. Saya share dalam kelas. Biasa kadang-kadang bila kita ngajar student yang dewasa ni kan, yang kelas Sabtu Ahad ni, kadang-kadang dan kelas student yang dah bekerja ni lah. Ni kadang-kadang dia masuk kelas, kita adalah roti, adalah kopi. Okay. Kita pun cakap terima kasih lah tanpa kita tanya siapa yang bagi. Yang kita tahu, okay, saya terima ni, terima kasih banyak ni. Tapi satu hari, dekat atas meja saya, ada, ni tuan-tuan boleh share agak kisah ni dalam kelas supaya jadi contoh peranan institusi pendidikan. Ada student ni, dia letak minyak wangi. Saya terkejut. Minyak wangi ni lah, minyak wangi ni kita rasa, kita tengok brand ni bukan minyak wangi yang harga RM30 ni. Jadi saya pun tanya,
Okay, saya tak nak tahu siapa yang ambil. Tapi saya kata lain kali jangan buat lagi. Tak boleh ni bagi minyak wangi sebab yang ni dah kira lebih lah kita kata nilai. Dia biasanya penjawat awam ni dia boleh kata 3F. Kan, saya rasa tak tahu dah ada di-share kot 3F. Biasanya kita boleh food, makanan bagilah nasi bungkus ke, kemudian flower, bagi bunga. Perempuan suka lah bagi bunga. Satu lagi bagi fruit. Flower, food, fruit. Habis-habis pun yang tu je lah. Tetapi yang ni bagi minyak wangi. Walaupun saya dah cakap macam tu, saya dah declare lah kita, tapi tak apa ya, okay, kali ni saya ambil, lain kali jangan buat lagi. Kita ingat kita dah baik dah tuan-tuan. Saya share lah dengan Tuan Lokman. Tuan Lokman kata, tindakan saya ambil minyak wangi tu salah. Sepatutnya saya tak boleh ambil, walaupun saya declare. Lepas tu saya kata, sudah. Jadi selepas tu bila kelas lain saya ceritakan kisah ni. Iaitu sepatutnya, saya walaupun saya ambil, saya sepatutnya jadikan benda tu hadiah terus hari tu juga. Buat satu kuis, hang patutnya kata hang bagi terus dekat student. Tak kisahlah dapat balik dekat tuan yang bagi ke orang lain ke. Tapi kita tak boleh ambil. Saya kata, macam tu kan, takut juga. Minyak wangi. Saya ingatkan ni lah kita dah declare. Kan selalu orang kata kita kena declare, kita ambil. Rupanya yang tu pun tak kenal juga. Jadi itu satu contoh. Jadi institusi pendidikan tuan-tuan, ada sekolah, ada sekolah, universiti memainkan peranan terutamanya dalam aktiviti co-curriculum dan kurikulum. Co-curriculum dan kurikulum ni maknanya kalau co-curriculum atau aktiviti-aktiviti luar boleh dibuat mungkin pembentangan kepada waktu masa sukan contoh. Boleh highlightkan juga isu sukan. Kadang-kadang sukan pun ada isu integriti juga. Ada juga salah lakunya guna injection tak kena ke, apa lagi, saya ingat ada satu dulu kes kes cabul, saya ingatlah bila lama dah lah dan sebagainya. Jadi aktiviti co-curriculum ni adalah antara peranan yang boleh dibuat oleh institusi pendidikan menerapkan elemen integriti dan anti rasuah. Isu wasit curang boleh kat tu. Contoh isu sukan kita pun masa dulu-dulu ni tak ada macam, kita boleh ambil contoh untuk kita kaitkan. Dan satu lagi adalah tentunya elemen kurikulum. Kita boleh highlightkanlah tentang KIA ni juga. Macam mana pihak Jabatan Pendidikan Tinggi telah ambil langkah berjiwa besar lah nak highlightkan ni, nak jadikan kursus ni satu kursus yang wajib. Walaupun orang tak suka lah, ni tambah pula lagi subjek. Tetapi kita kata, awak belajar ni, institusi pendidikan mengajar awak ni, kita berkongsi tentang integriti dan anti rasuah ni, bukan semata-mata kerana peperiksaan. Periksa betul nak A, tetapi benda ni boleh kita gunakan ilmu ni bukan sekadar untuk kita yang jadi pensyarah ni pun takut juga tuan-tuan. Kalau orang tahu apa kelemahan kita, apa kita minat, kalau dia jolok lama-lama mau kita ambil, jadi kita akan jaga-jaga. Dan untuk student, kita kata kursus ini awak boleh gunakan bila awak dah kerja, bila awak dah ada keluarga. Macam mana awak nak menghadapi dunia yang penuh dengan cabaran ni. Kita kaitkan hari ni siapa yang scroll dalam FB, siapa yang ada scroll yang tengok orang ni hidup dia mewah, dia pergi melancong jauh-jauh ke, kemudian pakai kereta besar-besar ke, siapa yang ada rasa dia nak macam tu? Benda tu tidak salah, kaya tu tak salah. Yang salahnya adalah bila kita rasa kita nak dan kita melaksanakan dengan jalan yang salah. Itu yang salah, itu boleh dengan student. So dari segi kurikulumnya adalah konten tentang integriti dan anti rasuah perlu ada semenjak daripada sekolah lagi, dibawa sampailah kepada pendidikan. Dan satu lagi adalah kepada institusi pendidikan berkongsi dengan masyarakat luar. Saya rasa sudah sampai masa untuk banyak lagi kita, institusi pendidikan itu kan banyak, kita ada banyak IPT ni, untuk share sama-sama tentang integriti dan anti rasuah kepada masyarakat luar. Mungkin pensyarah, mungkin pelajar. Saya tengok tadi bila ada aktiviti luar kan, yang dikongsikan oleh Dr. Mujahid tadi tu, yang student pergi buat begitu begini. Saya rasa itu satu contoh yang sangat baik. Jadi masyarakat luar ni, institusi pendidikan ni perlu menjadi instrumen
untuk nak menyebarkan cerita integriti dan anti rasuah kepada masyarakat luar. Contoh sekarang ni bila ada UI unit integriti, mungkin institusi pendidikan boleh menawarkan micro credential untuk institusi pendidikan, syarah pula pergi buat ceramah, kita bawa pula student kita mungkin buat persembahan drama pentas ke. Saya rasa itu adalah student kita boleh bagi markah, masyarakat luar pun boleh lebih terbuka mata tentang integriti dan anti rasuah. Dan saya kira pada hari ini institusi pendidikan ni telah pun mengalami perubahan lah. Hari ini kalau orang nak, kita boleh kaitkan juga integriti ni tentang student bayar orang untuk buatkan assignment ataupun menggunakan AI secara sepenuhnya untuk buat assignment. Saya kira penggunaan AI ni tidak salah. Sama dengan zaman dulu kita ni Google, sekarang semua orang Google, tapi saya yakin dan percaya institusi pendidikan, dia setiap institusi pendidikan, contoh kalau di tempat saya bekerja sekarang, dia ada dah garis panduan bagaimana garis panduan penggunaan ChatGPT contohnya. Bukan kita tolak, tetapi ada cara dan kaedahnya. Maka ini adalah antara peranan institusi pendidikan. Budaya beri hadiah pada guru sekolah, tu pun antara, saya rasa okey, cumanya dia kalau dah lepas pada tu mungkin kita kena ada satu guideline kot. Sebenarnya integriti dan anti rasuah ni berkait dengan budaya gitu juga. Kita nak buat budaya menghargai. Dalam masa yang sama takut dia boleh termanipulasi. Okey, jadi institusi pendidikan perlu boleh menjalankan strategi cakna. Cakna pertama cermat. Cermat ni maksudnya berhati-hati tuan-tuan. Bukan tak ada, kita boleh share juga nanti dengan student. Ada institusi yang mana mungkin dekan ke, pensyarah ke, ataupun kepimpinan tertinggi universiti ke kena tentang kes rasuah. Takut tuan-tuan. Ni yang cakap pun takut. Kalau orang tahu apa yang saya minat, kita semua ada hobi. Saya ada jumpa dengan seorang pegawai custom. Dia kata bila ada pegawai custom yang baru, akan ada geng yang akan tengok dia punya hobi apa. So takut, dia kata kalau contoh dia kata kawan dia baru masuk minat main bola. So diorang tiba-tiba diorang datang, aku ada boot nak bagi, gitulah begini. Kita boleh share lah cerita-cerita macam ni. Tiba-tiba rupa-rupanya Mamat tu pun jadi kontraktor juga. Jadi orang ni dia jadi serba salah. Gitulah. Kemudian sama cermat, kedua adalah amalan, kita boleh laju. Kemudian kritis. Saya kira institusi pendidikan ni dia lebih kritis lah. Kaedah macam mana nak menyalurkan elemen integriti dan anti rasuah ni. Perlu letak satu SOP, mana yang boleh, mana yang tak boleh, mana yang salah, mana yang okey. Kemudian nilai, sekali lagi nilai integriti perlu diperkasakan dalam kurikulum, co-kurikulum dan masyarakat luar, dan terakhir juga dalam institusi pendidikan menekankan tentang keagamaan. Jadi tuan-tuan, tentang pembudayaan integriti dan anti rasuah ni, kita boleh macam galak-galak kot student kita. Contohnya adalah kata membudayakan integriti ni adalah tidak bersikap sambil lewa. Kita nak supaya sambil lewa ni bersempena dengan tahun baru ni dia turun. Ni kalau mood tahun baru. Kalau tak pun tuan-tuan boleh ambil. Sekarang ni kan kita dah habis dah NACP, National Anti-Corruption Plan, tamat 2023. Sekarang ni kerajaan dah, mungkin saya rasa tak lama dia keluarkan lah NACS, National Anti-Corruption Strategies, yang mana Perdana Menteri kata nak 20-30. Saya rasa Tuan Choi dah sebut tadi, 20-30 nak dapat ranking sekian-sekian. Nak letak ranking nombor 30 ke apa. Jadi kita nak katakan kepada pelajar bahawa sikap sambil lewa, ni nasihat untuk diri saya sendiri kat tuan-tuan, sambil lewa tu adalah satu kesalahan dari segi integriti. Dia tak salah segi anti rasuah, tapi integriti salah. Takut ni tuan-tuan. Yang ni kawan-kawan saya pun kena nasihat saya juga ni. Kemudian adalah tentang integriti kita nak bagi naik. Kita nak bagi naik macam mana? Kita lebih cakna. Cakap dengan student-student kita, kata awak semua kena lebih cakna. Kena tengok, perhati kawan-kawan. Kalau rasa kawan ni, dia ni jadi kedai akaun ke. Saya rasa kedai akaun ni satu benda yang kita takut lah dalam kalangan pelajar-pelajar. Kita kesian. Kalau lah dia terkena kan, naya pula dia. Tu tak kira, kita pun lihat, kita boleh share mungkin apa nama tu, yang jadi kedai dadah kan. Kedai akaun pun dah bayar dah. Dan juga kita nak anti rasuah ni pun
sikap anti rasuah ni pun naik. Okey, dari segi peranan media, saya tambahlah sebab peranan media ni adalah satu yang saya nak sarankan lah, sebab institusi sosial ni rasa rugi dia tak masukkan. So dalam jawatan kuasa itu membincangkan, rasa peranan media ni pun kita boleh letak sebagai satu option lah. Di mana peranan media ni perlu menjadi suara masyarakat. Masyarakat ni bukan, kita semua bukan influencer. Jadi media ni yang perlu pick up satu-satu isu dan menjadi suara masyarakat. Sampaikan perkara ni. Kemudian mempromosikan kecaknaan terhadap isu integriti dan anti rasuah. Media elektronik, media cetak, media sosial perlu memainkan peranan ni, dan juga pembinaan karakter yang berintegriti. Kalau boleh saya share dengan tuan-tuan tentang, saya rasa peranan media, institusi pendidikan, keluarga dan agama antaranya kita boleh share satu war cry. Satu, kan kalau kita ranking bola contohnya, kita nak ranking kita cantik. Ranking main badminton kita nak elok, kita nak itu dan ini. Tapi dari segi CPI, ingat dah berapa puluh kali agaknya dalam masa 2 hari ni tuan-tuan dengar Corruption Perception Index ni, kita boleh tengok. Saya letakkan yang tu adalah nota tuan-tuan. Kalau nota-nota tambahan tuan-tuan perlu QR code tu pada YouTube, nota yang saya buat untuk kursus ni. Tuan-tuan, Malaysia, saya nak membandingkan Malaysia dengan Botswana. Kalaulah diberi pilihan melancong contohnya, saya yakin dan percaya tuan-tuan lebih memilih, kalau orang kata aku nak belanja ke melancong, mungkin tuan-tuan akan nak pergi ke Eropah, mungkin nak pergi ke Japan dan sebagainya. Tapi tuan-tuan, kalau kita bandingkan Botswana dengan kita sepatutnya malu. Orang saya kata, negara Afrika dia punya CPI rasuah teruk. Kita akan ada perception tentang begitu tuan-tuan. Tapi sedangkan hakikatnya, berbandingkan kita dengan Botswana, kalau kita jumpa student Botswana tuan-tuan, kita patut rasa malu lah. Sebab negara dia tuan-tuan, membandingkan CPI, Botswana sebuah negara Afrika, di benua Afrika, dikelilingi oleh Namibia, Angola, Zambia, South Africa dan sebagainya ni. Dari segi CPI-nya berada di ranking 35 daripada 180 dengan skor 60%. Ni kita nak highlightkan kepada pelajar kita. Takkan kita nak kalah. Malaysia hari ini 2022 punya ranking naik, ranking bagus daripada 62 naik 1. Tapi skor pula turun 47%. Kira fail lah maknanya. Jadi kita nak, kalau boleh, sampaikan kepada pelajar-pelajar kita tentang perkara-perkara macam ni. Bandingkan, kata takkan awak nak malu kot dengan Afrika ni. Begitulah. Tuan-tuan boleh ambil lagi ranking-ranking lain. Tuan-tuan boleh tengok laman web Transparency International, Barometers dan macam-macam lah sumber dia, untuk kita nak kena instill, mengindoktrinasikan cerita integriti dan anti rasuah ni supaya semua orang alert tentang benda ni. Saya rasa taklah semua orang pun tahu. Saya ni betul kata Tuan Lokman saya share dengan saya, itu dia kata Botswana ni dia pun pegawai integriti dan anti rasuah dia orang datang ke Malaysia belajar tentang anti rasuah ni. Saya kata lah, macam mana mereka boleh potong kita tentang corona pula. Tuan-tuan, ranking 35/180 ni kira boleh mendabik dada. Sedangkan kita masih lagi pada ranking ke-61. Ini bukan untuk tuan-tuan nak cerita dekat student, nak bakar semangat diorang sikit. Jadi tugas awak pelajar-pelajar untuk selalu share tentang integriti dan anti penerasuah, dan begitu juga media. Jadi tuan-tuan, dalam social media pula, dari segi media, saya nak menyarankan tuan-tuan boleh share kepada pelajar-pelajar strategi jannah dalam social media. Social media ni kita tahulah tempat yang orang buat fake account, orang akan share tanpa memikirkan baik dan buruk, betul dan salah. Jadi strategi jannah ni adalah, pertamanya kita kata dari segi media sosial, dari segi media ni, pertama, kalau dapat apa-apa, jangan lagi share. Jangan dapat je WhatsApp tu, aku yang pertama. Jangan. Yang kedua adalah apa? Baca dulu. Apa benda ni? Bila dah kenal pasti, benda ni tentang ni, okey, kita nilai. Benda ni sekarang ni betul ke tak? Okey, kita nilai. Nampak fakta cantik, ada rujukan begitu begini, nampak real, ngam. Tapi biar walaupun dah nilai, nanti sebab tidak semua benda yang betul adalah patut di-sharekan. Tak semua. Betul orang berkata benar sekalipun pahit. Ya. Tetapi ada masa, contoh, kita hantar sesuatu benda tu betul. Tapi kita tahu kalau kita hantar, orang jadi bergaduh.
akan ada dua pihak, terutamanya cerita politik lah tuan-tuan. Dia akan jadi bergaduh pula. Kita pula bergaduh, kita pula left group. Dah, diorang pula bertekak. Jadi, nanti kita analisis dahulu. Ni kalau dalam kursus penghayatan etika dan adaban yang saya highlight ni, kita analisis. Benda yang betul, adakah dia patut? Ada juga benda tu betul tapi tak patut, tak boleh, tidak sesuai untuk dihantar. Dan kalau rasa benda tu betul, benda tu patut, barulah kita hantar. Okay, itu dari segi social media. Dia tanya dengan pelajar-pelajar, bila melihat kepada Botswana tadi, adakah mereka yakin tentang kemampuan Malaysia dengan ranking nombor 61, 47% sahaja markah kita, mampu tak kita nak berubah ke hadapan? Jadi tuan-tuan boleh tanya kan dalam kelas, tanya seorang-seorang, ataupun kadang-kadang kalau kelas online ni kita buat Google, kita suruh orang isi dalam Google link kan, Google Form isi semua. Tapi kalau berdasarkan kepada Transparency International dalam satu data Global Corruption Barometer Asia 2020, menunjukkan bahawa kalau pada masyarakat Asia lah, mengatakan bahawa orang biasa pun boleh membuat perubahan. 68% yakin dan percaya bahawa boleh skor. Tuan-tuan, saya nak cerita tentang bagaimana institusi sosial, iaitu institusi keluarga, institusi pendidikan, institusi keagamaan dan kepercayaan, institusi media, institusi politik. Semua institusi sosial ini perlu ada jiwa dalam nak membudayakan integriti dan anti rasuah. Pertama, mesti ada jati diri, mesti ada kesungguhan, mesti ada sesuatu yang telah kita tanam daripada anak-anak sampai dia masuk U, kemudian bila dia kerja dan sebagainya. Macam kita dulu, kita nak supaya jati diri ini diperkukuhkan, dan ini adalah tugas institusi sosial. Ini tugas masjid, ini tugas keluarga, ini tugas sekolah dan sebagainya. Tugas media, mesti ada inisiatif yang bagaimana, kaedah strategi yang bagaimana. Family kena buat strategi, kena kadang-kadang sembang sikit pasal integriti sekolah ataupun universiti, macam mana cara kita menjalankan kursus KIA ni contohnya. Institusi media pun main peranan, institusi agama apatah lagi. Dan inisiatif yang kita buat perlu ada zaman berubah dan tuan-tuan. Kadang-kadang ceramah je tak jadi. Tu yang SPRM buat radio, buat pula drama pula lagi. Ni semua ni nak mengindoktrinasikan ni lah, supaya selit masuk dalam masyarakat. Dan saya kira yang terakhir adalah elemen agama juga yang perlu diperkasakan. Tuan-tuan, mana yang salah sama-sama tuan-tuan. Saya dan tuan-tuan sama-sama berdoa supaya kita yang jadi pengajar KIA ni pun boleh jadi ibadat juga. Lagi satu, kena jaga diri kita. Bila orang tahu kelemahan kita sekarang, apa yang kita suka, tak kira mai orang menjolok, yang tu pun kita kena jaga sama-sama. Tuan-tuan, saya ingat dalam sebuku kursus KIA ni, dia ada, saya letakkan dalam slide sebelum ini tentang ayat 12 surah Yasin. Untuk agama Islam, 12 surah Yasin ni yang mungkin boleh digunakan, bahawa setiap apa yang dibuat akan dinilai kat sana nanti. Rasanya setakat tu saja. Kita jumpa lagi tuan-tuan. Terima kasih kepada Dr. Samsino atas penerangan yang amat jelas sebentar tadi. Sekiranya ada persoalan, boleh tanyakan kepada penceramah kita. Saya nak tanya, adakah modul 10 boleh diawalkan dalam sesi pengajaran? Boleh diawalkan ataupun tidak. Kalau nak ikutkan adalah, kalau ikut yang kita punya susunan tu lah, kita memang letak di hujung tu untuk dia nak sebagai satu kesimpulan daripada kesemua tu. Jadi yang hujung ni adalah kita simpan. Lepas tu ni hasil perbincangan dengan semua JK, mana kita rasa kita letak institusi sosial ni adalah peranan yang perlu dimainkan oleh masyarakat untuk, majalah kita dah tahu tentang konten, tentang apa itu rasuah, apa kesalahan, tentang liability corporate, tentang jenayah kola putih. Jadi so what? Macam mana nak moving forward tu? Jadi kalau tanya saya, mudahnya sebaiknya kita kekalkan lah. Mungkin tuan-tuan boleh ambil juga intro beberapa part dalam bab 1, dalam bab 2. Bab 2 tu dia macam umum juga sikit. Jadi boleh dimasukkan tentang integriti dan anti rasuah kat situ. Saya nak ucapkan terima kasih kepada semua rakan-rakan pensyarah, tenaga pengajar daripada semua IPTS atas kehadiran yang amat-amat memberangsangkan. Dan kami Dr. Syam juga merupakan ahli jawatan kuasa teknikal saya. Jadi kami telah berusaha bersungguh-sungguh dengan padatnya. Saya tahu memang padat kan Dr. Syam, kita punya TOT ni, sama ada fizikal ataupun online, memang padat sebab masa.
kita nak je buat 3 hari kan, takut rakan-rakan pensyarah lah yang tak ada masa kan. Jadi kita mengharapkan TOT 2 hari yang begitu padat ini dapat memberikan sedikit bantuan maklumat kepada rakan-rakan untuk memulakan pengajaran ataupun kalau yang dah mula tu untuk memperbaiki lagi pengajaran KIA ini So kami atau Kasih Teknikal akan cuba membantu sebaik mana yang kami, seboleh mana yang kami mungkin yang boleh kami bantu, kami akan bantu. Kalau APTS ada apa-apa masalah dan sebagainya, maka bolehlah, tak semestinya kami dapat bantu 100%, tapi kita akan cuba bantu.